Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini kita fokuskan pula kepada soalan fokus karangan bagi pengajian am khas untuk pelajar-pelajar ulangan semester 2 2022 di mana tema yang pertama ialah rukun negara. Untuk soalan yang pertama, huraikan prinsip yang ada di dalam rukun negara. Rukun negara ada 5 prinsip, tetapi untuk jawapan bagi setiap soalan-soalan ini hanya ada 4 idea sahaja kerana saya lebih berfokuskan kepada untuk meluluskan pelajar. Tidak memberi semua idea tetapi cukup untuk mengetahui beberapa idea dan pelajar boleh lulus. Jadi untuk soalan yang pertama, seperti biasa yang berwarna hitam ini tiada apa-apa. Sebab kehendak soalan akan muncul selepas istilah ataupun kata tugas huraikan, jelaskan, bincangkan, ulaskan prinsip yang ada di dalam rukun negara. Prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Jadi setiap prinsip ini akan dihuraikan apakah maksud setiap prinsip tersebut. Soalan yang kedua berkaitan dengan prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini jelas menunjukkan bahawa agama penting sebagai panduan hidup. Bermaksud, ayat yang awal ini adalah fokus isu yang pertama iaitu kepentingan agama sebagai panduan hidup. Lihat kepada ayat yang seterusnya, namun terdapat masyarakat yang mengabaikannya. Fokus isu yang tidak nampak bermaksud sebab punca ataupun faktor masyarakat mengabaikan kepercayaan kepada Tuhan. Fokus isu yang pertama, kepentingan agama sebagai panduan hidup, membendung gejala sosial atau jenayah, melahirkan individu yang mempunyai nilai agama yang tinggi. Manakala fokus isu yang kedua ialah faktor pengabaian agama, pengaruh budaya hedonisme, keruntuhan institusi kekeluargaan. Soalan 3 berwarna hitam, prinsip keempat rukun negara ialah kedaulatan undang-undang. Kehendak soalan akan muncul selepas istilah jelaskan bagaimana pegangan prinsip ini membawa perpaduan kepada rakyat Malaysia. Kita akan fokuskan terus kepada perpaduan kepada rakyat Malaysia. Jadi, apakah kepentingan kepada pegangan prinsip kedaulatan undang-undang? Apakah pentingnya kedaulatan undang-undang ini? Yang pertama, semua rakyat sama di sisi undang-undang. Media menyatupadukan masyarakat, mempertahankan hak mengikut undang-undang dan menyelesaikan konflik dengan pemerintah. Soalan yang keempat, amalan bersopan santun dan bertata susila merupakan nilai utama rukun negara yang kelima. Peranan pelbagai pihak amat diperlukan dalam usaha memupuk nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai tersebut merujuk kepada amalan bersopan santun dan bertata susila dalam kalangan masyarakat Malaysia. Siapakah pihak yang berperanan? Pihak yang pertama ialah peranan individu, peranan institusi kekeluargaan, peranan institusi keagamaan dan peranan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Soalan kelima, ulaskan objektif pembentukan rukun negara. Objektif ini adalah yang telah pun termaktub di dalam buku. Jadi bukan main-main dia punya objektif. Dia benda tu kena betul dia punya penulisan. Objektif yang pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan anggota masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil dan membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan. Disebabkan objektif ini telah pun ada, bermaksud setiap ayat dalam idea-idea ini tidak boleh ada pengurangan atau pertambahan sebab dia memang objektif dia. Rukun negara ini ialah objektif yang ada di dalam silibus pengajian am bagi rukun negara. Soalan 6 ada sedikit sama dengan soalan 5 tetapi dia tambah sedikit. Namun semakin ramai rakyat di negara ini meminggirkan ideologi negara tersebut. Bermaksud sebab punca ataupun faktor rakyat Malaysia meminggirkan rukun negara. Untuk objektif seperti biasa saya ambil ayat yang tadi juga iaitu memelihara satu cara hidup demokratik dan mencipta satu masyarakat yang adil. Saya ambil yang pendek-pendek sahaja.
Untuk sebab rakyat meminggirkan rukun negara sebab yang pertama tidak menghayati sejarah negara, sentimen politik perkauman. Soalan ke-7. Bagi mengukuhkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, kerajaan telah memperkenalkan ideologi negara dan pelbagai dasar lain. Ideologi dan dasar-dasar untuk menyatupadukan bangsa Malaysia. Ideologi yang pertama hanyalah rukun negara dan yang lain ialah dasar-dasar negara, iaitu dasar pendidikan kebangsaan, dasar ekonomi baru dan dasar kebudayaan kebangsaan. Soalan ke-8. Kita akan lihat selepas istilah, namun begitu, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi untuk merealisasikan hasrat melahirkan masyarakat Malaysia yang demokratik, saintifik, progresif, bersatu padu dan bersikap terbuka. Jadi ada 5+0 soalan ini ya. So, masalah yang pertama, kurang penghayatan terhadap rukun negara, kemasukan budaya asing secara meluas, peningkatan masalah sosial dan cetek ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Soalan 9. Kepentingan pernyataan rukun negara kepada warga negara Malaysia, fokus isu 1. Kesan sekiranya warga negara Malaysia gagal menghayati rukun negara, fokus isu yang kedua. Contoh kepentingan rukun negara memantapkan jati diri, meningkatkan semangat patriotisme. Manakala kesan tidak menghayati rukun negara, perpanduan negara tergugat dan jati diri terhakis. Soalan 10 seperti biasa yang berwarna hitam ini tiada apa-apa. Kehendak soalan akan muncul selepas istilah jelaskan cabaran bagi merealisasikan prinsip rukun negara. Antara cabarannya, mewujudkan masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama, mendaulatkan institusi raja-raja, mempertahankan keluhuran perlembagaan dan memastikan perpaduan negara terus utuh. Saya akan kongsikan perkara penting bagi tema rukun negara ini. Yang pertama, pelajar kena faham ataupun mengetahui 5 prinsip rukun negara. Setiap prinsip itu ada maksud-maksud tertentu, ada fungsi atau kepentingan setiap prinsip tersebut. Secara keseluruhan, pelajar perlu tahu apakah objektif pembentukan rukun negara dan pihak yang berkepentingan. Sekiranya rukun negara ini diabaikan, apakah kesan-kesan dia sama ada kesan dia secara keseluruhan ataupun mengikut prinsip-prinsip tertentu, dan akhir sekali cabaran, masalah ataupun rintangan untuk merealisasikan rukun negara ini. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk tema yang kedua. Terima kasih.